Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan bahagian yang seterusnya bagi topik ungkapan algebra. Okey, baik, untuk buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 110. Jadi hari ini kita akan belajar dua perkara. Pertama, sebutan, dan yang kedua adalah perkali dalam ungkapan algebra. Okey, sebelum tu kita tengok dahulu sebutan dalam ungkapan algebra. Baik, sebutan algebra ialah hasil darab antara satu nombor dengan pemboleh ubah. Okey, sebutan algebra ialah hasil darab nombor dengan pemboleh ubah ataupun kita panggil dia sebagai huruf. Baik, kita tengok satu contoh. 5x tambah 2y. Okay, seperti mana yang kita belajar dalam bahagian 2 sebelum ni. Okay, 5x tambah 2y adalah ungkapan algebra kerana ia digabungkan oleh tanda tambah. Maknanya sebutan algebra digabungkan dengan operasi tambah, maka menghasilkan ungkapan algebra. Ini yang kita belajar dalam topik yang sebelum ni. Jadi untuk hari ini, sebutan algebra, 5x adalah sebutan algebra kerana ia terhasil daripada hasil darab antara 5, iaitu nombor, dengan pemboleh ubah, iaitu x. Bagaimana pula dengan 2xy? 2xy juga sebutan algebra kerana dia digabungkan oleh nombor dan pemboleh ubah, digabungkan dengan hasil darab. Baik, dalam ungkapan algebra, nombor juga merupakan satu sebutan. Nanti kita akan tengok macam mana contoh dia. Baik, sebutan algebra ialah hasil darab antara satu nombor dengan pemboleh ubah. Atau lebih senang kita nak ingat, sebutan algebra ni hasil darab nombor dengan huruf. Okey, kita tengok satu contoh. 9mn. Okey, 9mn ni kita panggil dia sebagai sebutan algebra. Okay, kenapa? Sebab dia terhasil daripada hasil darab 9 darab m darab dengan n. Okay, begitu juga 4ab juga terhasil daripada 4 darab a darab b. Jadi kita boleh anggap 4ab ni sebagai sebutan algebra, iaitu hasil darab nombor dengan pemboleh ubah ataupun kita panggil dia sebagai huruf. Okey, bagaimana pula dengan 2x? Pun sama juga sebutan algebra kerana terhasil daripada 2 darab x. Jadi 8x kuasa 2y pun sama juga terhasil daripada 8 darab x darab x darab y. Okey, kalau kita tengok yang ni, kenapa x ada 2 kali? Okey, kerana 8x kuasa 2. Kita dah pernah belajar dalam bab yang sebelum ni, yang mana kuasa 2 membawa maksud darab diri sendiri sekali lagi. Jadi sebab itulah untuk soalan yang ni, x ni didarab 2 kali kerana x dia adalah kuasa 2. Okey, yang seterusnya 5j kuasa 2, k kuasa 2. J ada kuasa 2, K pun ada kuasa 2. Jadi apa maksud kuasa 2? Kuasa 2 ialah darab diri sendiri sekali lagi. Maka untuk sebutan algebra yang ni, dia terhasil daripada 5 darab J darab C dan darab K darab K. Kenapa ada 2 kali? Kerana dia adalah kuasa 2. Jadi sekarang kita dah tahu bahawasanya kalau kita tengok huruf bergabung dengan nombor, tu maknanya ia adalah hasil darab. Cuma seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, kita tak tunjuk sangat simbol darab ni sebab ia seolah-olah huruf X. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Kenal pasti sebutan algebra
daripada ungkapan algebra yang berikut. Baik, contoh yang pertama, X tambah 5X. Okay, X tambah 5X, yang manakah sebutan? X ni adalah sebutan algebra dan 5X pun sebutan algebra. Okay, kita tengok yang B pun sama juga. X per 8 sebutan algebra, 7Y sebutan algebra. Tanda tolak kita kena ambil ke? Tak perlu, kerana tanda tolak tu berfungsi untuk menggabungkan kedua-dua sebutan. Bila digabungkan, maka akan terhasilnya ungkapan algebra. Kalau sorang-sorang, tu adalah sebutan algebra. Baik, kita tengok yang C. PQ tolak 2Q tambah 13. Okey, di manakah sebutan algebra? Kita ada kat sini sebutan algebra PQ. Kita ada kat sini sebutan algebra 2Q. Dan bagaimana pula dengan 13? Okey, di mana yang kita tengok dalam nota yang sebelum ni? Dalam ungkapan algebra, nombor juga merupakan satu sebutan. Jadi maknanya 13 ni juga adalah sebutan algebra. Okey, jadi kalau soalan tanya berapakah bilangan sebutan, maka untuk soalan C ni kita ada sebanyak 3 sebutan algebra. Yang ni kalau soalan tanya bilangan sebutan. Baik, untuk yang D. Okey, kita ada M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. Jadi berapakah bilangan sebutan? Okey, ada 1 sebutan, 2 sebutan, 3 dan terakhir ada 4. Jadi untuk soalan yang terakhir ni, okay, ada sebanyak 4 sebutan algebra. Baik, yang seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan perkali. Okay, saya suka gunakan perkali ni sebagai sebutan yang tertinggal. Perkali ni banyak pelajar yang salah faham. Perkali ni adalah nombor. Okay, pun betul juga, tapi bergantung kepada soalan sebenarnya. Jadi saya selalu gunakan istilah perkali ni ialah sebutan yang tertinggal. Jadi macam mana konsep sebutan tertinggal tu? Okay, kita tengok soalan ni. Sebutan negatif 3K kuasa 2MN. Okay, ni sebutan yang penuh dia. Okay, sekarang dia kata nyatakan perkali bagi K kuasa 2MN. Okay, seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni, perkali ialah sebutan yang tertinggal. Jadi sebutan kita tulis dulu. Okay, ni sebutan yang asal sekali, negatif 3K kuasa 2MN. Okay, sekarang dia nak cari perkali bagi K kuasa 2MN. Okay, cara dia kita tukar dulu kepada bentuk darab. Okay, negatif 3K kuasa 2MN maknanya negatif 3 darab K darab K darab M darab N. Okay, untuk soalan A ni dia tanya perkali bagi K kuasa 2MN. Okay, kita bandingkan dia. Okay, kenapa K kuasa 2MN? Jadi kita bandingkan, sekarang kita tahu yang tertinggal sekarang ni adalah negatif 3. Okay, kenapa negatif 3? Sebab kalau kita bandingkan K kuasa 2MN masih lagi sama, yang tak ada hanya negatif 3 sahaja. Jadi apa yang tertinggal? Yang tertinggal hanyalah negatif 3, maka perkali dia adalah negatif 3. Okay, begitu juga dengan soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Soalan B, perkali bagi negatif MN. Pun sama juga, kita cuba bandingkan. Negatif MN maknanya terhasil daripada negatif M darab N. Jadi sekarang kita bandingkan dengan sebutan asal. Apa yang tertinggal? Yang tak ada adalah 3K dengan K. Negatif ada tak? Negatif dah ada. Jadi maknanya perkali dia adalah 3K kuasa 2. Okay, kita tengok soalan yang terakhir, C. Perkali bagi 3K kuasa 2. Kalau saya dah terang-terang dah saya nampak apa yang tertinggal tu. Okay, kita bandingkan dahulu.
Okey, ni sebutan yang asal, negatif 3K kuasa 2 Mn. Kita dah pecahkan dalam bentuk darab. Okey, sekarang dia minta perkali bagi 3K kuasa 2. Soalan C tu. Jadi sekarang kita bandingkan 3K darab K. Kenapa K ni darab 2 kali? Sebab K kuasa 2. Jadi sekarang kita bandingkan yang atas dengan yang bawah. Okey, apa yang tak ada? Yang tak ada sekarang ni adalah negatif. Okey, lagi apa yang tak sama? Atas dengan bawah tak sama ni adalah M dengan N. Jadi ni yang tertinggal, yang tak diambil. Jadi apakah perkali bagi soalan C ni? Maka perkali dia adalah kita ambil yang tak diambil tu lah, negatif MN. Jadi untuk topik perkali ni, saya suka gunakan istilah sebutan yang tak diambil. Baik, seterusnya kita tengok sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Baik, seperti mana yang kita tahu, sebutan ialah hasil darab nombor dengan pemboleh ubah, ataupun kita panggil nombor darab huruf. Okey, bagaimanakah pula sebutan serupa dan tidak serupa? Baik, sebutan serupa ialah pasangan sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey, sebutan serupa maksud dia huruf dia sama ataupun pemboleh ubah dia sama dan kuasa bagi pemboleh ubah tu sama. Okey, macam mana sebutan serupa dan sebutan tak serupa? Okey, kita tengok contoh. Antara pasangan sebutan yang berikut, tentukan sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Maknanya kita nak cari apakah sebutan sama dan sebutan yang tak sama. Okey, baik, kita tengok contoh yang ni. Ada pelbagai pasangan kat sini. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 pasangan. Jadi kita kena cari yang manakah sebutan serupa. Okey, baik, untuk yang ni sebutan serupa maksud dia huruf dia sama, lepas tu kuasa huruf dia sama. Okey, jadi yang manakah pasangan yang serupa? Okey, yang serupa yang pertama yang kita nampak terang-terangnya kat sini adalah yang ni lah. Okey, 5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. Serupa. Kenapa serupa? Sebab dia ada huruf K dan kuasa pun sama, ada kuasa 2. Walaupun nombor dia tak sama, tak ada masalah. Okey, yang seterusnya apa lagi yang sama? Yang sama kat sini kita ada 6AB dan 7BA. Walaupun terbalik, tak ada masalah. Yang penting huruf dia masih sama. Lepas tu kuasa huruf tu pun sama. Okey, apa lagi yang sama kat sini? Kita ada negatif 2M dan 3.7M. Okey, seterusnya yang masih lagi sama, yang ni PQ per 3 dan 6.9 PQ. Okey, ada lagi tak huruf yang sama? Okey, boleh tak kita katakan ni sama? Tak sama ya. Kenapa tak sama? Sebab M tu kuasa 2 dan M yang satu lagi ni bukan kuasa 2. Jadi yang ni adalah sebutan tidak serupa. Okey, yang seterusnya 9X. Okey, yang ni dua-dua ada huruf X tapi kuasa dia tak sama. Yang 9 tu X dia kuasa 2, yang 8 tu pula X dia ada 1 je kuasa. Maka dia adalah tidak serupa. Okey, yang seterusnya yang ni dia ada Y. Huruf dia sama tu, Y. Tapi tak sama adalah yang 5 ada X tapi yang satu lagi tak ada X. Jadi huruf tak sama, maka dia adalah sebutan tidak serupa. Okey, yang terakhir huruf nombor sama. Yang ni 2, yang ni pun 2, tapi huruf dia tak sama. Kenapa? Sebab yang ni huruf dia V, yang satu lagi huruf dia W. Maka kita katakan dia adalah sebutan tidak serupa. Jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat sekarang ni? Sebutan serupa
ialah huruf yang sama, ataupun kita panggil dia sebagai pemboleh ubah yang sama, dan kuasa huruf adalah sama.